Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala an jama'ana ala hadhihi al-ardi al-tahirati, yang mengkumpul kita atas tanah ini yang suci, yang disirami, macam tu, yang disirami dengan darah orang yang terpilih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, umpama salatin yang mulia, sultan-sultan yang mulia, ulama-ulama, panglima-panglima, orang ahli tarikat, orang yang murni, yang hilang keakuan. Jadi memang kalau kita tahu kebesaran tanah ini, niscaya kita buka tanggal kasut. Tak boleh pijak tanah ini dengan kasut asal. Tapi sekarang itulah keadaan zaman ini. Banyak tinggal adab, kurang faham, kurang adab. Pagi tadi baru baca sikit tentang Syekh Abdul Samad Falambani dengan kumpulannya di Mekah. Mereka radhiyallahu ta'ala anhum telah masyhur di tanah suci dengan adab yang sempurna, sehingga mereka umpama Syekh Abdul Samad, umpama Syekh Nawawi Bantan dan bintang-bintang alam Melayu yang duduk di Makkah, mereka tak masuk tandas dekat Masjidul Haram, langsung tak qada hajat di sana, mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Bila nak qada hajat, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri keluar ke Mighmas. Tempat Mighmas ni arah Hudaybiyah, dalam 5 km. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari tanah suci, dari sekitar haram, untuk buang airnya yang mulia, air kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dan suci dari segala makhluk-makhluk Allah, termasuk dalam itu Ka'bah dan umpamanya. Sebab kebesaran Nabi SAW dan kebesaran apakah yang keluar dari Nabi SAW sama, tak ada beza. Hukmul far'i, hukmu aslihi, hukum furu', cabangan, hukum asalnya. Apakah yang keluar dari baginda sallallahu alaihi wasallam dikira umpama kemuliaan, kebesaran, keagungan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sabda Imam An-Nawawi, barang siapa rasa gigi atau gili dari sesuatu yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikira orang murtad. Orang murtad. Ramai orang yang berakal sekarang, profesor-profesor ahli hawa, rasa geli dari sebut hadis air kecil Nabi SAW, air besar Nabi SAW, pilu baginda SAW, air liur Nabi SAW, dengan kejahilan mereka. Satu titik dari pilu Nabi SAW menembaninya melebihi seluruh makhluk Allah. Bahkan dalam ilmu hakikat, alam ini semua dijadikan melalui satu pilu yang keluar daripada cahaya Nabi SAW masa menghadapi Tuhannya sebelum ada alam ini. Hakikat itu malu daripada Allah Azza wa Jal, keluar satu titisan, titik pilu daripada hakikat itu dengan pilu itu. Jadi sumber alam, asal alam, bahan alam, permulaan alam, semua dijadikan melalui titik itu. Bagaimana orang yang berakal, yang beriman, gizi atau menafikan kemuliaan pilu Nabi SAW, air kecil, air besar, air liur dan umpama. Jadi Alhamdulillah, ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Tadi kita dah baca Maulid Lubai'i di muqaddimah, alladhi khalaqa nur Muhammadin min nurhi, yang menjadikan nur baginda SAW daripada nurnya sendiri subhanahu wa ta'ala. Wa Adamu fi tin al-lazib, dan Adam masih lagi antara air dengan tanah. Ni Maulid Lubai'i yang dibaca daripada ratus-ratus raja-raja Melayu yang dihormati dulu, dibaca daripada ribu-ribu ulama dan imam dan bintang umat Melayu, dibaca daripada ribu-ribu awliya Allah di tanah ini. Bagaimana datang Buddha zaman ini yang tak ada ilmu, yang belum cakap dengan bahasa Arab, menafikan
Hakikah Muhammadiyah, Nur Muhammad pertama macam mana? Macam Buddha sekarang nak buat senerai atau conference untuk menafikan hakikat Nabi SAW yang pertama. Ni orang mengkhianati sejarah Melayu. Fahaman macam ini mensesatkan 1000 tahun Islam umat Melayu, menafikan itu dan kira Islam itu sesat dan salah. Boleh macam ni? Kalau ada akal di negara ini, mereka ini kena mahkamah, kena berdiri di hadapan mahkamah sebab mereka cirsya nenek moyang Melayu, ratus-ratus ribu ulama, orang mulia, orang terpilih menafikan mereka, cirsya mereka, tuhmat dengan kesesatan dan kesalahan. Mana yang didahului? Fahaman Syekh Abdul Samad Al-Falambani, Syekh Nawawi Bantan syarah atas Maulid Imam Barjanzi, satu ta'lif. Syarah atas Maulid di Bai'i, satu ta'lif. Dalam ta'liqnya atas kalam itu yang menjadikan Nur Muhammad daripada nurnya. Tapi antum Melayu sendiri baca. Apakah Syekh Nawawi Bantan, tahu Syekh Nawawi Bantan siapa ni? Dalam sejarah Makkah nama Alimul Hijaz, Guru Hijaz, Syekhul Hijaz, Ulama Hijaz, Kutwa Ulama Hijaz. Syekh Nawawi Bantan, keturunan Syarif Hidayatullah, keturunan Kesultanan Banten. Sampai orang Arab bercita-cita jumpa dan lihat rupanya orang yang mulia ni, Syekh Nawawi Bantan, Syekh Arsyad Banjari radhiyallahu ta'ala, Syekh Abdul Samad Falambani ni yang Allah hantarnya kepada tanah utara untuk mengkutuai, bukan jihad saja, untuk mengkutuai bangsa ini di dalam jalan Allah. Jihad itu sebahagian kecil daripada tugas Syekh Abdul Samad Falambani. Kamu tak tahu umat Melayu, Syekh Ahmad Samad Falambani, kalau kita baca ilmu riwayat, ilmu sanad di tanah Arab, tidak boleh ada sanad melainkan sebut nama Syekh Abdul Samad Al-Falambani, Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman, riwayat kedua bin Abdul Jalil Karamat Al-Falambani Al-Jawi. Tiang dalam ilmu riwayat di seluruh umat Islam. Dan Melayu tak tahu bahawasanya Syekh Abdul Samad Falambani nama dalam ilmu isnad Al-Syekhul Muammar. Apa Syekh Muammar? Ya, yang umur panjang, bukan kubur panjang. Syekh yang umur panjang. Tak tahu antum? Kita di Arab bangga dengan jihad Sidi yani Tariqah Sunusiyah di Libya, Syekh Umar Mukhtar. Bangga kerana Syekh Umar Mukhtar mempertahan jihad orang Italia umurnya 60, 70, ditangkap masa 74. Ketahuilah umat Melayu, bintan antum Syekh Abdul Samad Falambani mengketuai jihad antum umurnya 110, 20 tahun. Mati 128, 130 tahun. Masa siang potong kepalanya dan hantar kepada Bangkok, umurnya 130 tahun. Yani malaikat, bukan orang. Sampai sekarang wajahnya menyinari. Mana kerajaan Kedah? Wahai, mana kerajaan Kedah? Sebab apa tak ambil balik kepala Syekh Abdul Samad Falambani dan Syekh dan Tok Budin? Mana kepalanya? Mana kepalanya? Masih lagi di Museum Istana Bangkok. Mana syukur umat Melayu? Mana izzah umat Melayu? Kepala orang Tok Kudin yang bunga bintang alam di sekitar utara ni, utara Melayu. Atau macam tadi bagi cerita Tok Sa'aduddin, Tok Sa'aduddin Muhammad Sa'ad. La haula wala quwwata illa billah. Mati dalam keadaan kesian, buang daerah. Tahu kata apa? Selepas sampai Patania lah, kita tunggu sekejap, kita tunggu sikit lagi tentera yang akan datang. Saya akan masuk Bangkok. Dan demi Allah, kalau tak ada tangan British, Tengku Muhammad Sa'ad niscaya sampai Bangkok dan ambil balik kepada tanah Melayu. Sebab pantai ini tak ada laut Cina. Jangan sekarang otak antum, fahaman antum diarah daripada ajaran orang putih, daripada agenda orang lain yang basuh kepala antum. Sekarang berani kata laut Cina. Mana ada laut Cina? Laut itu semua pantai ini yang Melayu. Kedah,
Patani, ialah Bangkok itu pantai Melayu dulu, sebelum turun itu kerajaan kafir sekarang dari area Burma. Selepas tu sambung Melayu Champa, Kambodia, Melayu Vietnam, Melayu Champa, sampai pantai China yang dekat laut. Melayu sampai sekarang, walau dalam negara China. Itu nak sambung terus Sulawesi, Brunei, Singapura, Johor, Pahang. Semua ni apa? Laut ni bulat apa? Melayu. Laut itu nama laut Melayu, bukan laut China. Betul tak? Tak. Jangan sebut nak oh itu pantai China dan pantai China. Terengganu pantai laut China. Nah, laut China ni. Kamu iktiraf, kamu mengikuti fahaman orang kafir kalau sebut kalimah itu atas lidah. Atau nak masuk Thailand, mana boleh Thailand itu? Patani ala Thailand, itu tanah kita umat Islam. Tanah umat Islam, bukan tanah Melayu. Sampai Bangkok, jangan sebut nak masuk Thailand. Jangan kira paspor, simpadan, IC ni semua perkara baru, bid'ah untuk pecah belah umat Islam. Saya tak ada wala setia taat dengan satu negara. Daripada Mindanao sampai Maroko, itu tanah saya, itu negara saya. Tak kira paspor, tak kira IC. Wallahi saya tak benci perkara umpama paspor yang mempecah belah umat kita. Jadi Allah menanugerahkan tanah Kedah ni dipilih daripada Allah. Allah hantar pembuka kepada Islam, Syekh Abdullah Al-Ghumairi. Ada orang yang kata Yaman, ada riwayat yang sahih dari Maghrib, Al-Ghumari. Tu tanya Ustaz Nasir. Tidak ada Al-Ghumairi melainkan di Maroko, di seluruh dunia. Sebab selalu Islam mula dengan orang Maghribi. Maulana Malik Ibrahim Sunan Girsi, Maulana Malik Ibrahim Al-Shaykhul Maghribi, orang Madura kata. Lahir di Maroko, suluk di Samarkand. Sebetulnya nama Syekh Ibrahim As-Samarkandi Suluk, yang melahirkan Sunan Ampel. Dan itu kerajaan Palembang, Radin, itu semua keluarga Maulana Malik Ibrahim min Alil Kattani. Kita ada dalam sejarah Maghribi tulis tentang Maulana Malik Ibrahim, tulisan dan khabar dan maklumat. Jadi Allah memuliakan tanah ni Kedah khusus, hantar bukan Islam saja, hantar Arabian, Arab. Sebelum sampai Islam sini 600 tahun. Itu Raja Kedah yang pertama, Mihraja Berdar Raja, Darba Raja. Itu mada kunya Bakri? Gelaran, bukan namanya yang asal. Kalau kamu baca dalam sejarah British, walau British tak ada insaf, tapi kadang-kadang keluar kebenaran. Kerajaan itu datang dari mana? Pergi Melayu cari Jemberun. Kerajaan Jemberun. Di mana Jemberun? Bandar Abbas sekarang nama pantai yang menghadapi Oman. Laut Arab yang separate, asingkan tanah Arab dari tanah Persia. Laut Arab ada dua pantai, pantai barat, pantai timur. Dua pantai itu Arab. Persia tak longsong sampai pantai timur itu. Sekarang dengan British baru sampai ke pantai itu. Dalam sejarah Arab itu pantai Arab, bangsa Arab. Kerajaan ini Bandar Abbas, Jemberun atau Jemberun. Dari sana keluar ni kerajaan pertama ni, yang raja ni Darba Raja, yang dapat nama ini daripada India sebab duduk di India lama. Dia hijrah daripada pantai Arab dengan berapa kapal, dengan panglima, pahlawan, sultan, anak, putri, berapa 3-4 kapal besar, dan buat jaulah di seluruh alam, Sri Lanka, India sampai Kuala Kilah. Bila sampai sana, orang ahli meniaga, ahli pantai, ahli bisnes, campur orang asli, lihat kebesaran dia, kehaibatnya, minta dia duduk sini. Kita akan melantikan anda sebagai raja untuk memulakan kerajaan itu yang Langka suka, kerajaan tua, Kedah tua. Orang Arab, itu nama hikmah Allah untuk menyembunyi asal mereka. Itu Darbar Raja dapat nama itu supaya gelaran hebat daripada India, tapi asalnya nama Arabiyun dan keturunan Arabiyun asli. Ini satu pilihan daripada Allah menasaskan kerajaan Arab di tengah ni alam Melayu. Kerajaan yang paling tua zaman ini, tahu mereka hijrah 632.
bukan itu Islam, hijrah daripada kerajaan sendiri ke sini selepas meninggal baginda sallallahu alaihi wasallam 6 miladi 32 macam tu, 622 baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka selepas 10 tahun dan sampai sini menasas kerajaan ini. Mula dengan kewujudan orang Arab. Selepas tu berapa raja, berapa sultan, sampai Allah hantar waliullah Syekh Abdullah Al-Ghmari melalui karamat, melalui Melayu kata cari adat. Semayam azan di Baghdad, iqamah di sini atas Gunung Jerai. Jangan menafikan itu. Itu termasuk dalam mungkin perkara, mungkin jaizatun aqlan wa syar'an wa naqlan, tak ada larangan. Melipati melipati bumi, lipat bumi atau lipat masa, tak ada masalah, tak ada larangan. Tanya Ustaz usul, tak ada larangan. Yang menafikan itu, dia menafikan kebenaran sendiri. Datang itu masa ni Kedah kampung kecil, yani kesultanan kecil. Datang itu Syekh Abdul Ghmari sekali 11 orang, 12 jumlah, bukan satu orang. Ini riwayat Syekh Badli Shah, Sultan Badli Shah, daripada Ahmad Zaini Fatani, daripada Syekh Dawud Fatani, riwayat ada 12 orang. Sayyid Syarif Mulia dari Baghdad, anak murid Syekh Abdul Qadir Jilani. Fi Syarif Sajara Sultan Muzaffar Shah, tarikhnya masanya, tarikhnya dengan tarikh Syekh Abdul Qadir Jilani sama. Satu masa itu membenarkan riwayat ini yang ada di dalam sejarah Melayu, sejarah Kedah. Jadi menanugerahkan tanah ini dengan Islam melalui awliya Allah, tanpa perang, tanpa pedang, tanpa darah. Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Selepas tu Allah Subhanahu wa taala memuliakan tanah ini dengan berapa perkara, tapi akhirnya dengan datangnya Syekh Abdul Samad Al-Falambani, anna murid kepada Sidi Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, tuan tarikah Sammaniyah, Madaniyah, Khalwatiyah, yang guru, yang adalah guru kepada bintang-bintang umat Melayu pada 200 tahun ini yang terakhir. Syekh Abdul Samad Falambani, Syekh Dawud Fatani, Syekh Arsyad Banjari, Abdul Wahab Bugisi di Bugis Sulawesi, Syekh Wan Ali Kutan Kelantan. Ini semua anak-anak muridnya. Meniram mereka dengan limpahan ilahi khusus, memberi terbiah sampai hilang keakuan sendiri, sampai jadi hamba Allah. Macam Ustaz kata, Abdullah, orang Allah yang tidak ada keakuan sendiri. Tahu itu mereka yang memberani Siam sini, orang ahli fana, tak lihat gajah, tak lihat itu apa nama mereka kata, perut hijau apa? Siam perut hijau, tentera yang akan jadi macam hantu kepada jenis Melayu. Kalau Melayu nak bagi takut, anak kata jangan ada tu perut hijau luar, kan? Orang yang memberani, Melayu yang memberani masa Syekh Abdul Samad, macam Atul Khuddin, masa itu orang yang ahli fana, ahli tariqah Samaniyah, buat zikir itu dengan berdiri, dengan buat apa? Allah, Allah. Yani mereka tengah perang, tak lihat itu lalat. Kalau tak ada hikmah Allah, kena kalah Kedah dan kena itu orang Siam ambil tanah, itu hikmah Allah, telah takdir. Kalau tak ada takdir Allah, mana boleh mengkalahkan orang macam ini, orang yang berfana, orang awliya Allah, orang yang tak lihat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam saya baru cakap dekat satu majlis, mana boneka dikira di sisi ahli tauhid itu boneka yang digerak dengan kuasa Allah saja, penzahiran kepada tajalli bangsa gelap ilahi. Tak ada kewujudan itu gajah, tak tahu gajah teriak, gajah duduk, tak tahu apa itu, siam perut atau belakang atau tak tahu, semua itu tak ada. Khayalan di sisi ahli tauhid. Di sisi Syekh Abdul Samad dan Taquddin dan awliya Allah tak ada, nothing. Tapi hikmah Allah bukan kekal, bukan kalah, itu menang. Mereka pergi kepada Allah syahid. Nak cari apa atas ni lebih daripada ini? Yani Allah memuliakan orang dengan syahadah, syahid. Syahid itu martabah martabah yang sangat besar selepas anbiya. Kalau kita usaha untuk jadi syahid, tak boleh. Itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang mati sini pilihan ilahi. Tak ada kekal dalam agama Islam, tak ada kalah, tak ada kalah. Kita mati syahid, hidup menang. Tak ada
kalah dalam Islam. Alhamdulillah. Yang mati syahid, yang hidup akan menang insya-Allah satu hari. Tapi yang dicela kita zaman ini, macam kita nampak tu bangsa Melayu tu 200 orang sampai hadir majlis mana? Musim perang utama dalam sejarah Melayu yang terakhir. Tak ada orang datang. Kalau cerita kosong tak tahu apa, ribu-ribu orang. Ini yang kita mensedihkan hati kita. Qillatu ta'alluq al-Melayu bitariqah. Maka kurang ta'alluq Melayu dengan sejarah mereka sendiri. Itu yang kita menyebabkan kita sedih. Menyalahi sejarah. Sekarang Melayu nak pergi mana? Jalan mana sekarang? Kamu dah jauh dari sejarah dan aqidah dan fahaman nenek moyang. Sekarang Ustaz cakap nak membuktikan, bolehkah buat haul atau tak boleh? Boleh baca maulid tak boleh? Boleh kata hakikat ni? Kita sampai macam ni dalam tanah Melayu, tanah tasawuf, tanah ahli sunnah jamaah. Sekarang kita cari untuk membuktikan kebenaran. Na'udzubillah. Sampai mana kita? Nak sampai ke mana? Yang pegang agama kita orang yang menyalahi, khianati sejarah dan aqidah nenek moyang dan kacau sejarah kita. Jangan malu, jangan ra'i. Saya Arab tak ra'i, antum ra'i, pi ra'i Melayu. Saya tak ra'i seorang. Sekarang yang pegang agama kita orang dendam dengan aqidah kita yang asli. Ketawa atas kita itu orang bodoh, itu khurafat, pergi buat musuh bisi, ada khurafat itu. Ada orang cakap macam tu. Ada wala. Saya tak dengar tapi tahu ada. Yakin ada. Sebab tahu mana fahaman mereka, akal mereka macam mana fikir. Saya tahu. Jadi teruslah dalam jalan. Tak boleh masyarakat ni, tanah ni kekal dalam agama Islam melainkan dengan itu aqidah asli, fahaman asli. Bukan sekarang tarikat sufi nak cari iktiraf dari itu. Tahu itu siapa? Ya? Itu kena cari iktiraf daripada kita. Kita waris agama dan fahaman tanah ini. Mereka yang kena datang dekat kita minta iktiraf sehingga mereka boleh menguasai agama kita. Kita yang sambung jalan orang dulu. Itu Syekh Abdul Samad Balamban buat zikir itu berdiri pusing macam Syadiliyah. Kita alhamdulillah tarik kita tak ada berdiri, tak ada hadrat, tapi kita tak menafikan itu jalan awliya macam bintang. Ribu-ribu jalan, ada berdiri, ada diam, ada zikr sir Naqsyabandiyah tak boleh gerak, ada Syattariyah gerak kepala, macam-macam berbagai jenis jalan ilahi. Jadi Syekh, ketahuilah orang yang memerani, yang mempertahankan tanah antum sehingga antum sekarang bebas. Kalau orang yang orang syahid yang di sini, kalau mereka tak mati, niscaya antum sekarang bawah kerajaan kafir. Tahulah. Ni tanah duduk 20 tahun, wilayah daripada Siam, negara Siam. 2 minit saja. Start saya, selepas tu kata berhenti. Sebab start saya jadi macam tu? Dah sebab dah mempanaskan saya ni orang Baling. Saya dulu dengar tentang kekasaran ahli Baling, baru nampak hari ni. Saya dengar kasar ahli Baling, kuali kasar keras, baru hari ni yakin pastikan kekasaran kerana Allah insya-Allah. Sebab mereka menghampiri tanah Siam. Mereka sakit hati bila nampak simpadan di hadapan mereka yang memisahkan tanah Islam kita daripada kita. Sebab mereka sedih, bukan macam kita. Jadi ketahuilah, Syekh Abdul Samad radhiyallahu anhu telah bagi khabar gembira melalui kasyaf dengan kedatangan Tengku Muhammad Sa'ad dan Menang Kaddah yang akan sampai Pataniara dan hampir nak sampai Bangkok. Semua dah sebut dalam syairnya yang mereka ambil daripada Newton. Sikit kala Syekh Abdul Samad Falambani bukan orang biasa, kutub awliya. Kena kamu keluar dari sini pergi ziarahnya di kuburnya, ketahui dia punya tuan tanah ini. Satu lagi insyaAllah 1 minit. Sucilah fahaman antum daripada simpadan. Itu orang Nusantara, itu orang Jawa, ni orang Sumatera, kita orang Melayu, itu bibit ahli Jawa, ahli Baguna Jawa. Ketahuilah orang yang mempertahankan tanah antum orang Sumatera yang datang, tolong
Tengku Muhammad Sa'ad, orang Sumatera, 10,000 askar yang tumpah darah kerana antum. Kita dalam agama Islam tak ada sempadan, tak ada kerajaan, tak ada negara. Ada ummah. Ada ummah. Mana Islam disentuh, kita dari tanah barat kena datang mempertahankan tanah ini dan tumpah darah kerana tanah ini. Yang takbir, yang bendera sempadan, paspor, IC, semua perkara bid'ah, tak ada kebenaran. Okey, tak apa, kita terima. Itu hukum zaman ini. Tapi jangan buat kesan di dalam hati antum sehingga buat berkauman, itu ahli Sumatera, ini ahli itu, na'udzubillah. Jadi kita satu ummah. Macam tu Melayu dulu yang berakal. Datang Syekh Abdul Samad dari Palembang jadi guru murabbi kepada sultan dan masyarakatnya, dan mengketuai tanah Melayu utara semua. Tak ada berkauman, tak ada sempadan. Wallahu a'lamu ahkam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi orang Arab lebih keras dari baling sebenarnya.